Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Izzah binti Muhammad Zakwan, Roka Muttalib, Sifun Hamzah, Isnani Sifun Tis'ah. هذا اليوم سنناقش عن تأكيد المدح بما يشبه الذم. تأكيد المدح بما يشبه الذم في علم بادع، والثاني تأكيد المدح بما يشبه الذم أيضا في الجزء الظهري من المعنى، هو تقوية الثناء بإنكار العتاب ثم الثناء بعد الثناء. وأخيرا في تأكيد المدح بما يشبه الذم له طريقتان للقول. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Afini binti Mahazan. Nombor matrik 052259. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terangkan mengenai dua gaya takkid al-mad bima yushbih az-zam. Iaitu yang pertama, yustasna min sifat zammi manfiyah sifat madahin ala takdir dukuliha fiha. Maksud dia, kategori pertama ni dia memulakan ayat dengan menafikan sifat celaan diiringi dengan partikel laras kecuali iaitu istisna, dan diteruskan dengan suatu sifat pujian. Maksudnya dia cela dulu, kemudian ada istisna dan diteruskan dengan pujian. Tujuan ukapan ini adalah untuk menambahkan lagi tahap kepujian selepas pujian pertama dengan gaya bahasa yang biasa digunakan oleh orang kebanyakan sebagai gaya bahasa celaan. Kini ada celaan dulu, menafikan celaan dulu, kemudian disusuli dengan istisna dan diteruskan dengan sifat pujian. Okay, seterusnya kategori yang kedua iaitu yusbita li syai'in sifat madhin wa yu'ta ba'daha bi'adat istisna taliha sifat badihin ukra. Maksud sini kategori kedua ni dia memulakan ayat dengan suatu sifat pujian diiringi dengan partikel laras kecuali iaitu istisna dan diteruskan dengan suatu sifat pujian. Maksudnya kedudukan dia kat sini, puji dahulu, kemudian ada istisna dan diteruskan dengan pujian lagi. Dan tujuan gaya ungkapan yang kedua ini adalah dia untuk menguatkan lagi pujian, iaitu gaya bahasa ini merupakan pujian dikuatkan pujian lain. Kini dia mentakkidkan lagi pujian tu. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munirah binti Abdul Karim. Nombor matrik saya adalah 052237. Okey, baiklah, saya akan ceritakan tentang al-awwal fi'atu ala misal, iaitu contoh kategori yang pertama dalam takkid al-mada bima yushbih al-zam. Okey, yang pertama daripada kategori syair iaitu ayat dia adalah wala aiba fihimma khaira anna suyufahum bihinna fululun min kira'il kataib. Okay, yang bermaksud tiada kecacatan pada kaum tersebut kecuali pedang mereka amat tajam yang boleh memotong kepala satu kumpulan manusia. Okey, kat sini wala aibun merupakan sifat celaan dan khaira merupakan istisna, dan disambung dengan anna suyufahum bihinna fululun min kira'in kataib, iaitu suatu sifat pujian. Okey. Baiklah, contoh kedua iaitu daripada ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Okey, la yasma'una fiha merupakan la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima merupakan ayat sifat celaan dan diiringi dengan istina iaitu illa. Okey, qilan salaman salama merupakan ayat satu sifat pujian, iaitu selepas daripada sifat. Okey, untuk yang ketiga adalah contoh daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu ana afsahul arabi baida ani min Quraisy, iaitu yang bermaksud saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Rumzi, nombor matrik 052227 daripada Diploma Pengajian Islam, Sejarah dan Tamadun Islam. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan dengan tajuk Takidu Madhi Bima Yushbihu Dhab. Saya akan meneruskan dengan contoh bagi kategori kedua, iaitu dengan sifat pujian partikel kecuali sifat pujian. Contohnya salah daripada syair ini. Fatan kamulat ahlaquhu ghairu annahu jawadun fama yubaki ala mali bakian. Maksudnya, seorang pemuda sempurna akhlaknya namun terlalu pemurah sehingga tiada lagi sebarang harta yang tertinggal. Penyair ini menggunakan laras bahasa memulakan dengan satu pujian, iaitu kamaltu ahlaquhu, diiringi dengan partikel laras kecuali istina. Kecuali ghairu diteruskan dengan sifat pujian jawadu. Pendengar yang mendengar ini menyangkakan bahawa terdapat sifat celaan selepas partikel, kecuali kerana mengecualikan sifat pujian, kebiasaan diiringkan dengan sifat celaan. Namun begitu, sangkaan pendengar salah sebenarnya apabila sifat pujian kedua dikemukakan. Gaya bahasa ini merupakan pujian dikuatkan pujian yang lain. Seterusnya, contoh yang kedua, ana afsahu arabi baida anni min qurashi, iaitu bermaksud aku sepasih-pasih penutur Arab namun aku dalam kalangan bangsa Quraisy. Contoh daripada ini merupakan hadis Rasulullah SAW menyifatkan baginda dengan sifat kepasihan kata-kata ungkapan ana afsahu arabi, yang merupakan sifat pujian diiringi dengan partikel selaras kecuali baida. Laras ini menyebabkan pendengar menyangka terhadap sifat celaan selepas partikel kecuali kerana pengecualian sifat pujian kebiasaannya diiringi dengan sifat celaan. Namun begitu, sangkaan pendengar meleset apabila sifat pujian kedua dikemukakan min Quraisy, iaitu aku Rasulullah SAW daripada kaum Quraisy, yang terkenal dengan kepasihan kata yang sangat tinggi. Gaya bahasa ini merupakan pujian dikuatkan pujian yang lain. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pentas seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syafiqah Fara'i binti Samsi. Raqmu talabah Sifrun Hamsah Sani Wahid. Saya akan sambung kepada pembentangan yang terakhir, iaitu kesimpulan, iaitu hulasah. Hitaman ta'kid wasim yushbihu al-madhu huwa takrisu al-ar bi-inkari as-sana' allazi yutbi'uhu kitab. Hazan naw' min ar-rijsi yahtawi ala syaklain min ashkal at-ta'bir. Al-awwal inkaru tabi'at as-sana' yutbi'uhu al-barmil illa wa taliha tabi'at kitab. Saniyan bayan tabi'at al-ar matbu'an bi barmil al-istisna wa taliha hawas ukhra az-zimma. Kesimpulannya, takkid azim bima yushbihu al-madhu, iaitu cela bab puji ni ialah menguatkan celaan dengan menafikan pujian yang disusuli dengan celaan. Yang mana jenis kajian ini mengandungi dua bentuk ungkapan. Seperti yang telah diterangkan oleh sahabat saya dalam slide sebelum ini. Yang mana yang pertama dengan menafikan sifat pujian yang disusuli dengan laras kecuali, iaitu illa, dan diikuti dengan sifat celaan. Means ayat pertama dia menafikan sifat pujian itu, iaitu memang dia, contoh, tiada kebaikan dalam diri dia kecuali diikuti dengan sifat celaan. Means kalau ada kebaikan pun dia hanya akan menyusahkan orang lain. Yang kedua, dengan menyatakan sifat celaan disusuli dengan laras kecuali dan diikuti dengan sifat celaan yang lain. Means sifat celaan dia tu memang awal-awal perkataan tu dia cakap sifat tercela orang tu, memang dia cakap sifat celaan orang. Dan illa disusuli dengan laras kecuali illa dan diikuti dengan sifat celaan yang lain. Memang dia dan diikuti dengan sifat celaan yang lain. Means dia memang tak cakap pujian dah, dia memang cakap keburukan orang tersebut. Itu sahaja kesimpulan yang dapat
saya berikan berdasarkan tajuk kami. Sekian, terima kasih.